Shalom, pada hari ini 16 Jun kita akan membincangkan mengenai Is-Boset dalam bacaan harian Alkitab kita. Siapakah Is-Boset? Dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 8. Sementara itu Abner, anak Nair, panglima tentara Saul, telah mengambil Is-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim. Selepas kematian Saul, Israel melalui perubahan. Daud dilantik sebagai Raja Yehuda dengan ibu kotanya di Hebron. Manakala Is-Boset meneruskan pemerintahan ayahnya, Saul, dan memerintah selama 2 tahun di Israel. Seperti yang sering berlaku, pewaris takhta itu tidak mempunyai kekuatan dan perwatakan bapaknya. Is-Boset terpaksa bergantung kepada Abner, sepupu ayahnya. Kitab suci mengatakan bahwa Abner menobatkan Is-Boset untuk menjadi raja atas Gilead. Dia berada dalam bayang-bayang Abner karena Abner menguatkan kedudukannya dalam keluarga Saul. Kita boleh baca ini pada 2 Samuel pasal 3 ayat 6. Masalahnya ialah kerajaan Israel tidak mempunyai masa depan. Bukan sahaja kerana ketidakcekapan Is-Boset, tetapi juga kerana kebijaksanaan Daud dan pentadbiran yang baik di bahagian selatan. Begitu berkuasa Abner ke atas Is-Boset sehingga pada waktu dia dituduh berzina dengan gundik Saul, Abner meninggalkan saudaranya dan memulakan kejatuhan kerajaan utara. Abner memutuskan untuk membentuk perikatan dengan Daud, dan Is-Boset tidak dapat menjawab Abner lagi dengan sepatah kata pun kerana dia takut kepadanya. Kita boleh baca pada ayat yang ke-11. Kitab suci mengemukakan pelbagai perspektif tentang kepimpinan yang baik dan buruk. Pemimpin hari ini boleh mengambil pengajaran daripada ini. Is-Boset ialah contoh seorang pemimpin tanpa kekuatan yang diberikan Tuhan. Dia tidak pasti dan sering takut, tanpa suara untuk ditinggikan dalam menghadapi isu moral dan sosial. Di dalam gereja, di rumah, dan organisasi, pemimpin yang lemah dan goyah boleh mendatangkan tragedi. Ia menjadi lebih teruk apabila pemimpin itu hanyalah boneka orang lain. Tuhan mengharapkan pemimpin untuk bergantung kepadanya, tetapi pergantungan itu apabila berakar dalam kehidupan rohani yang sihat, ia akan membawa kepada keberanian, penglihatan, dan keteguhan untuk umat dan tujuan Tuhan. Bukannya kelemahan, ketidakpastian, dan kejatuhan. Semoga kita sentiasa bergantung kepada Tuhan dan mendapat kekuatan dan keberanian untuk berkata ya ataupun tidak, seperti yang dibimbing oleh Roh Kudus kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.